Hari ini kita akan bincangkan tentang satu isu kehadiran pelajar dalam PTPR. Okay, sebelum kita mengorak langkah lebih jauh lah apa-apa tindakan kita ataupun inisiatif kita kepada guru-guru, kepada panitia, saya nak minta lah daripada penolong kanan, daripada guru-guru kanan, isu-isu yang berbangkit lah berdasarkan kepada sesi PTPR yang telah berlangsung pada 2 minggu yang sebelum ni. Okay. Sebab isu yang utama sekarang yang banyak diperkatakan ialah berkaitan dengan ketidakhadiran pelajar dalam kelas. Kita boleh tunjukkan lah dalam bentuk, mungkin dalam bentuk diagram ni. Isu yang kita nak ketengahkan di sini ialah ketidakhadiran pelajar kan. Macam mana nak ni, maknanya kalau katakan pelajar tidak hadir dalam PDPR. Okay. Bangun lambat. Ya? Bangun lambat. Bangun lambat. Akses internet. Akses internet. Atau ada lain? Ataupun masalah berkongsi ni, berkongsi ranting. Ada masalah lain? Faktor PDPC guru tu sendiri. Ada dapatan daripada cikgu yang pelajar menengah rendah jauh lebih rendah peratus kehadiran berbanding dengan pelajar menengah atas. Atau ada lain? Sampai kaedah pelajar internet atau motivasi dia orang? Masa PDPC. Okay. Masa tak sesuai, mungkin pagi ataupun petang ke tengah hari ke. Kalau kita ubah ni sikit, dia bukan faktor pelajar lah, faktor apa tadi, manusia kan. Faktor manusia. Mungkin ada pelajar, ada guru ataupun mungkin kepada ibu bapa juga tak ambil berat kan, ataupun daripada guru pun biarkan saja, tak hadir, tak payah nak contact ke, tak payah nak ambil berat, tak hadir, catat tak hadir, itu je, dia cakap macam tu je. Kita tak ada apa, tindakan susulan. Jadi masalah gadget, mungkin masalah gadget, berkongsi gadget. Mungkin dia kongsi gadget, ataupun mungkin ada yang rosak pun ada juga. Rosak pun ada. Kalau masa ni boleh kita kaitkan dengan ibu bapa tak? Maksudnya ibu bapa bekerja, tak ada siapa yang mantau. Ini pemantauan mungkin. Ini mungkin kat sini dia jaga adik. Ni ramai ni. Yang tertidur tengah hari pun ada kan? Tertidur tengah hari. Kelas pukul 1 juga tertidur dah. Tidur. Tertidur lah kan dia tertidur. Biasa dah. Cara belajar dia dengan handphone, lepas tu atas katil. Persekitaran yang kurang kondusif. Persekitaran yang tak kondusif. Apa cadangan kita? Perbagaikan teknik mengajar, bukan sekadar cakap dalam Meet saja. Kena pastikan dia punya bahan tu semua jelas. Atau ada cadangan lain? Buat PBL je lah. PBL. PBL. Yes. Kalau PBL ni dia melibatkan semua pelajar kan? Melibatkan semua kan? Suka untuk menunjukkan hasil kerja ataupun proses untuk penghasilan satu-satu projek tu lebih mengujakan pelajar. Kemudian kita maklumkan juga pada kelas tu mungkin ada pemantauan daripada pentadbir kelas saya. Dulu saya pernah jemput seorang GC fizik lah untuk masuk. Bila murid ni tengok ada orang luar ni, dia rasa terujar sikit lah. Cik lah, untuk sedikit tambahan, suka juga saya rasa cadangkan dan kita macam promote pada guru-guru kita. Flip classroom ni sebenarnya efektif. Flip classroom, ini pun ada semua
banyak kita punya penekanan kepada unsur hebat juga ni, macam PBL kan. Okey, macam ni, ini sudah tentu dia ada kebat. Bila kebat maknanya penglibatan semua pelajar tu yang penting. Okey, yang ini dua benda ni pun ini ada elemen-elemen kebat kat sini. Okey, jadi maknanya benda-benda macam ni lah yang kita akan terangkan dekat cikgu. Kita nak bugalkan balik supaya cikgu ni tak leka lah, dia syok sendiri ngajar apa semua. Yang penting bila kita buat ni aktiviti ni, pelajar seramai mungkin. Kalau boleh semua budak akan ambil bahagian. Tidak adalah 2-3 orang yang senyap saja ataupun kebanyakannya senyap yang 2-3 orang saja yang bercakap. Okay? Jadi antara perkara-perkara ni semua ni, maknanya kita kena bagi tu cikgu. Macam mana nak bagi tu cikgu? Macam mana kita nak terangkan ke cikgu? Nak motivatekan cikgu lah katakan. Kalau dah boleh jalankan PBL katakan, macam mana nak buat PBL? Kita yang akan jadi apa? Kita akan jadi mentor kepada guru lain juga. Okay? Ada cadangan lain? Cik La, kalau PBL pun dia sebenarnya strategi-strategi ni dia bergantung kepada mata pelajaran masing-masing. Contohnya macam saya ajar accounting, kaedahnya lain, ekonomi memang classroom macam tu lah. Tapi guru-guru ni sepatutnya dia bila dia create satu PDPR tu, dia ke arah PBD. Dia rujuk di SKP sebab biasanya PBD ni TP6 dia memang ke arah projek tu. Certain lah, ada topik tak. Jadi maknanya cikgu kena selalu bersama di SKP tu. Itu cadangan saya lah, maknanya dia berpandu. So itulah kita kena ada buku teks secara online tu. Sebab buku teks tu kalau kita paparkan dia memang jelas. Sebab dia memang online dah. Okey, satu lagi, kita kena maklum awal lah kita nak kelas dengan dengan murid kita. Jadi kekuatan kita, kebanyakan murid kita boleh meet. Itu. Satu lagi cikgu, kalau macam cikgu tu dia cakap kat kita pelajar ni memang tak masuk, dia bagi nama semua benda, apa tindakan kita sebagai pentadbir? Okey, macam saya pernah ada cikgu cakap macam tu. Tapi sebelum saya telefon pelajar tu, cikgu tu dah telefon dulu. Dia telefon mak ayah dia. Kebetulan saya punya kelas pun sama dengan dia. Tengok esoknya kenapa semua masuk kan? Tanya kenapa ni semua masuk. Hari tu ada 2-3 orang tak masuk. Lepas tu diorang gelak-gelak betul kata, oh cikgu tu dah telefon mak ayah. Okey. Dalam grup kita ada grup kelas kan. Dalam subjek kan, saya tengok subjek saya tu dia orang buat grup. Jadi setiap kelas saya akan buat kedatangan lah. Saya akan nampak lah. Kemudian saya akan mengupayakan lah dia punya ketua kelas dan juga penolong ketua kelas tu. So dia orang ingatkan balik dalam grup underground dia orang tu. Boleh kot kita keep reminding the parents through info by non kot. Itu je yang kita boleh contact dengan parents kan. Kat sini saya nak kongsi sikit apa yang saya buat dari PKP yang awal dulu, dari PKP yang pertama kita start sekolah. Sebenarnya kalau kita dah ada kesediaan tu kan, 1 jam sebelum tu memang kita dah ada kata list kehadiran. Siapa yang tak tulis nama tu, saya dah call diorang melalui SSDM. Cikgu dia tahu akses SSDM. Kat situ sebenarnya ada nombor telefon mak ayah. So mana yang tak masuk dalam setengah jam tu akhir, alhamdulillah kekuatan kita ibu bapa pun memang beri kerjasama yang sangat baik. Kalau kita kata boleh tak cik tolong kerja anak ke, tu memang biasanya kehadiran hampir penuh lah. Kecuali yang memang tak dapat kontak langsung ayah atau mak. Sekarang
apa tindakan kita pula pada kita nak sampaikan macam mana dekat guru-guru lain ni? Okey, jadi dalam antara salah satunya lah kita boleh videokan benda ni. Kemudian saya boleh buat YouTube. Jadi cikgu-cikgu boleh tengoklah perbincangan kita ni. Kita akan tengok bilangan view di situ. Itu kita punya data tu. Bilangan view. Kemudian kita minta cikgu komen pula. Itu komen tu data tu. Dan juga like. Jadi berapa like, bukan bila dia komen tu pun dia akan beri macam-macam idea sebenarnya. Ya. Mungkin dia komen bagi idea baik. Ini sebenarnya kalau kita sebarkan kan. Kalau kita sebarkan yang terbaik buat dalam keadaan PDP PDP sekarang kan. Inilah cara yang terbaiknya. Macam mana kita sebarkan? Melalui itulah. Kita tengok data kita melalui view lah sebenarnya. Jadi cikgu kita katakan 50 kan. Tiba-tiba view tu lebih daripada 50. Maksudnya kita dah ada jalinan lah tu. Mungkin cikgu sekolah lain pun tengok juga. Dalam Facebook boleh? Kalau Facebook boleh? Boleh. Paling tidak pun dalam Telegram rasmi sekolah tu. Boleh. Kita sebarkan lah mana-mana sumber yang boleh. Ya, cuma yang untuk GK ni mungkin untuk lebih dekat lah kan. Lebih dekat, lebih dengar suara dia orang tu. Mungkin GK boleh buat satu perjumpaan macam ni kan, buat Google Meet dengan guru-guru panitia masing-masing. Saya rasa mungkin lepas ni ada benda lain nak cakap kan, nak bagi tahu kan. Mungkin lepas ni kalau ada keputusan SPM keluar katakan nak bincang juga ke depan ke ada aktiviti apa. Jadi mungkin dalam minggu depan ni boleh buat satu Google Meet dengan guru-guru, maklumkan juga isu-isu kehadiran pelajar ni. Kemudian yang penting saya rasa yang penting ialah isu kehadiran. Dalam kehadiran pelajar tu juga dan guru tu juga ialah macam mana jalankan PBL, macam mana dia jalankan PBD. PBD jalankan ke tidak? Dia kena jujur lah, jalankan ke tidak. Kalau jalankan macam mana? Apa dia punya rekod? Kalau tak jalankan, okey, macam mana nak jalankan lepas ni? Kita hantar dalam bentuk apa ni? Folder saja. Folder saja. Folder sajalah. Tak payah dalam kita juga any flip kita. Ni PowerPoint yang Rizam buat. Yang ni itu dah tunjukkan kan. Cadangan Puan Alawiyah ialah gambar-gambar ni, apa kata gambar-gambar ni letakkan gambar-gambar pelajar yang menjurus kepada 6 aspirasi belajar tu. Okay. Yang ini gambar apa? Gambar bangunan saja kan? Gambar fizikal lah. Gambar fizikal. Dia nak kalau boleh letakkan gambar aktiviti pelajar kita.